Okey. Okey, Assalamualaikum Linda. Apa khabar? Waalaikumsalam Cik Nina, kabar baik. Okey, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Kenapa ya Linda ke sini? Saya ke sini disebabkan satu isu yang saya sedang alami di rumah, iaitu isu keluarga. Okey, boleh. Silakan duduk Linda. Terima kasih Cik Nina. Mengenai isu keluarga itu, saya telah mendapat keputusan yang mengecewakan dalam peperiksaan percubaan SPM saya tempoh hari. Saya Hmm. mendapat keputusan yang agak teruk. Saya risau jika masalah ini berterusan akan menyebabkan saya hilang tumpuan daripada matlamat hidup saya. Cik Nina, bolehkah saya ingin mengadakan sesi kaunseling bersama Cik Nina pada petang ini? Boleh. Sudah tentu Linda. Kebetulan pula masa ni saya tengah free, jadi bolehlah saya buat sesi dengan Linda sekarang ni. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu lah macam syarat lah lebih kurang untuk sesi kita ni. Yang pertama saya nak bagi tahu yang sesi kita ni antara 20 ke 40 minit, dan yang kedua saya nak bagi tahu yang segala apa yang Linda cerita pada saya adalah rahsia antara kita berdua je, kecuali kalau Linda ada menunjukkan ciri-ciri untuk mencederakan diri Linda, diri saya ataupun diri orang-orang yang di sekeliling Linda. Okey. Jadi saya terpaksalah bagi tahu cerita ni kepada orang pihak-pihak yang tertentu. Okey, Linda faham? Terima kasih Cik Nina kerana sudi menerima saya petang ni. Saya faham akan kenyataan yang telah Cik Nina terangkan tadi. Okey. Kalau macam tu saya nak Linda ceritakanlah sedikit pasal latar belakang Linda. Saya mempunyai lima orang ahli keluarga. Saya mempunyai ibu dan ayah dan 3 orang adik-beradik. Saya merupakan anak kedua daripada 3 adik-beradik. Saya mempunyai seorang kakak sulung yang bernama Marina dan seorang adik lelaki yang bernama Aiman. Ibu dan ayah saya bekerja sebagai pensyarah di Universiti Awam berdekatan dengan tempat tinggal kami. Oh, Linda ni anak kedua rupanya. Okey. Tadi Linda ada bagi tahu yang ibu bapa Linda pensyarah. Jadi saya faham kerja pensyarah ni sangatlah busy, sangatlah kayaknya time consuming lah. Jadi saya nak tanyalah macam mana Linda luangkan masa bersama ibu bapa Linda. Ibu bapa Linda ada ke ajak macam melancong ke ataupun ajak pergi jalan-jalan ke? Ada ke? Ibu bapa saya memang seorang yang sangat sibuk. Mereka sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka hanya ada di rumah selepas office hour sahaja, tetapi untuk percutian keluarga sangatlah jarang kami pergi melancong. Kami sekeluarga hanya sekadar bersiar-siar di pusat membeli belah untuk membeli barang-barang kepentingan ataupun pantai pada hujung minggu sahaja. Bercuti keluar negara atau negeri mungkin sekali setahun sahaja rasanya, jarang sangat. Okey. Jadi um, boleh Linda ceritakan lebih lanjut mengenai hubungan Linda dengan keluarga Linda, dengan ibu bapa, dengan adik-beradik. Macam mana? Hubungan saya dengan keluarga saya tidak begitu rapat. Contohnya, saya tidak begitu akrab dengan ibu maupun ayah saya kerana kami sering bertelingkah dan sering berbeza pendapat. Mereka sepertinya tidak memahami saya sama sekali. Hubungan saya dengan kakak saya pula tidaklah serapat hubungan saya dengan adik lelaki saya Aiman. Kadangkala saya akan berasa sangat sedih dan kurang yakin dengan diri saya sendiri kerana ibu bapa saya sering membandingkan saya dengan kakak saya. Kakak saya Marina
merupakan seorang pelajar tahun akhir jurusan perubatan. Disebabkan itu, saya sering diarah untuk melakukan kerja rumah kerana Marina, kakak saya, sering memberikan alasan bahawa dia terlalu sibuk untuk melakukan tugasannya sendiri. Ibu bapa saya juga seperti menyokong perbuatan Marina yang sering menyuruh saya untuk mengemas rumah, memasak, mencuci baju, menjemur baju, menyapu, mencuci pinggan dan melakukan kerja-kerja rumah yang lain. Dalam masa yang sama, saya sangat sibuk membuat persiapan untuk peperiksaan percubaan SPM saya tempoh hari. Saya sebenarnya sangat kecewa dengan keputusan yang telah saya perolehi kerana saya yakin saya mampu melakukan yang lebih baik daripada itu. Jika tidak kerana saya kesibukan melakukan kerja rumah sehingga mengabaikan pulang kaji saya tempoh hari. Okay. Rasanya saya boleh faham lah dengan saya boleh faham dengan situasi yang dihadapi oleh Linda sekarang ni. Apa yang saya boleh tangkap tadi daripada cerita Linda, yang Linda ni ada macam rasa tersisih sebenarnya dengan adik-beradik Linda sebab terutamanya kakak Linda, Marina. Sebabnya macam ibu bapa Linda lebih utamakan kakak Linda berbanding dengan Linda sendiri. Sebabnya Marina sekarang ni belajar pasal perubatan kan. Jadi macam penting, penting, tapi Linda sendiri rasa Linda pun penting juga sebab Linda pun sekarang ni SPM kan. Jadi Linda kata ada banyak Linda banyaklah melakukan kerja sekolah dan kerja rumah apa semua tu. Selain daripada macam mengarah macam tu, saya nak tanyalah sedikit. Keluarga Linda ada ke macam tunjuk tabiat lain macam contohnya menyalahkan ke ataupun mengadu, mengugut atau tinggikan suara pada Linda atau maybe denda Linda disebabkan something yang Linda tak ada kaitan pun, tak buat pun benda saja tu. Ada ke? Rasa-rasanya ada beberapa situasi sedemikian yang pernah terjadi sebelum ni. Contohnya, saya sering disalahkan di atas kecuaian adik lelaki saya iaitu Aiman. Seperti apabila dia memecahkan pinggan kesayangan ibu saya. Walaupun ibu saya mengetahui bahawa adik saya pelakunya, tetapi saya tetap dimarahi atas alasan saya kakaknya dan harus bertanggungjawab ke atas perilaku adik saya masih kecil. Saya amat terasa hati dengan perbuatan ibu saya. Selain itu, Marina iaitu kakak saya sering meninggikan suara terhadap saya dan mengarang untuk melakukan tugasan yang remeh-temeh. Namun, saya paling kecewa terhadap perbezaan layanan ibu bapa terhadap kami adik-beradik. Layanan ibu bapa seperti memilih kasih saya dengan adik-beradik yang lain. Marina dan Aiman sering mendapat hadiah dan pujian walaupun Aiman tidak selalunya mendapat keputusan yang terbaik. Jarang sekali saya mendengar ibu bapa memuji ataupun menghargai segala yang telah saya lakukan walaupun saya merupakan pelajar yang cemerlang daripada sekolah rendah lagi. Malahan kehendak mereka sering diutamakan dan saya merasa saya hanya mendapat sebahagian yang tidak dikehendaki seperti pilihan makanan atau barangan yang kurang menepati cita rasa saya sendiri. Jadi apa yang saya dapat, Linda rasa macam memang tidak dihargai lah kiranya sebab selalu kena dipersalahkan, selalu diarah selalu oleh kakak Linda, Marina. Lepas tu macam satu lagi Linda rasa macam kurang adil lah perbuatan ibu bapa Linda tu sebab adik Linda tak adalah selalu dapat keputusan yang baik tapi dapat dapat hadiah daripada ibu bapa Linda sebagai encouragement. Tapi Linda pula
memang seorang pelajar yang cemerlang pada sekolah rendah dulu tapi langsung tidak dihiraukan. Kalau dapat pun macam dapat biasa-biasa je. Okey, saya faham keadaan Linda tu. Jadi saya nak tanya satu soalan. Saya nak tanya soalan, apa perasaan Linda sekarang ni? Apa mungkin Linda rasa kecewa ke, rasa marah ke, rasa apa? Dan satu lagi, adakah ada apa-apa lagi ke Linda nak cerita pada saya? Saya rasa sangat tertekan pada saat-saat akhir ini. Saya sebenarnya bukanlah meminta layanan yang istimewa, cuma saya mengharapkan bahawa ibu bapa saya dapat berlaku adil terhadap saya. Saya tiada masalah untuk melakukan kerja rumah, namun saya tidak mampu melakukannya seorang diri sehingga menjejaskan masa saya untuk membuat tugasan dan mengulang kaji pelajaran untuk peperiksaan SPM akan datang. Saya rasa sepertinya saya tidak mempunyai harapan lagi untuk mengubah grade peperiksaan SPM saya, Cik Nina. Kerana saya rasa saya tidak dapat fokus sepenuhnya terhadap isi kandungan pelajaran dalam semua subjek yang akan saya hadapi untuk peperiksaan SPM nanti. Linda, saya percaya yang Linda sebenarnya boleh lakukan. Saya percaya yang Linda tinggal 3 bulan lagi untuk Linda betul-betul hadap SPM. Saya percaya yang Linda boleh dengan dedikasi yang betul, usaha yang betul dan doa yang betul, insya-Allah Linda boleh berjaya. Dan saya nak Linda ingat bahawa Linda bukan keseorangan dalam ni. Yang Linda kena ingat Linda ada saya, ada cikgu-cikgu yang lain juga dan ada kawan-kawan yang lain juga yang selalu akan bagi sokongan pada Linda. Okey. Okey, kalau macam tu saya nak tanya, yelah sebagai seorang pelajar Linda ada banyak kerja sekolah. Ada banyak kerja sekolah yang kena Linda buat, terutamanya sekarang ni ada banyak kerja sekolah yang Linda kena buat, terutamanya sekarang ni ada kerja-kerja sekolah berkumpulan. Jadi saya nak tahulah macam mana yang Linda, sebab Linda tadi cakap Linda ada banyak buat kerja rumah juga kan, kena menyapu, kena jemur kain, siram pokok. Ada banyak yang kerja rumah yang Linda kena lakukan. Jadi saya nak tahulah macam mana Linda fokus untuk buat kerja sekolah Linda. Selalunya Cik Nina saya akan balik lewat untuk menyiapkan kerja sekolah saya bersama rakan-rakan saya di perpustakaan, Cik Nina. Kalau pada pendapat Linda lah, Linda rasa Linda lebih produktif buat kerja di rumah atau kerja di pustaka? Dan apa reaksi ibu bapa Linda bila Linda minta izin untuk pulang lewat sebab buat kerja dekat pustaka? Ya Cik Nina, saya rasa lebih produktif apabila saya membuat kerja di perpustakaan. Saya dapat siapkan lebih banyak kerja di perpustakaan berbanding di rumah. Saya juga mampu fokus dengan lebih lagi di situ apabila ada rakan-rakan yang lain yang dapat memberi tunjuk ajar kepada saya di perpustakaan. Ibu bapa saya pula, mereka tidak mempunyai isu dan tiada masalah jika saya hendak belajar di perpustakaan sekolah sehingga petang kerana mereka memahami bahawa kadang-kadang saya akan berjumpa dengan guru-guru sekolah saya atau rakan-rakan saya untuk berbincang dan menelaah mengenai topik yang saya tidak fahami bersama-sama. Sebenarnya saya berasa sangat bersyukur mendapat kawan-kawan yang memahami dan tidak kedekut ilmu dan sentiasa memberi sokongan moral kepada diri saya. Alhamdulillah, baguslah kalau Linda rasa begitu. Saya pun lega dengar sebab Linda rasa Linda tak keseorangan lah dalam hal ni. Dan saya juga lega juga dengar yang
ibu bapa Linda pun tak adalah menghalang Linda untuk belajar belajar dengan kawan-kawan. Pada saya, kalau macam tu saya nak tanyalah pendapat Linda. Linda rasa, Linda tahu ke apa macam mana nak hadapi masalah ni sebenarnya? Rasanya kan Cik Nina, saya akan lebih banyak meluangkan masa di perpustakaan berbanding di rumah untuk menyiapkan kerja sekolah dan kerja berkumpulan. Saya juga akan mengulang kaji pelajaran di perpustakaan. Saya juga akan dapat menggunakan sumber-sumber di perpustakaan seperti buku-buku rujukan di dalam perpustakaan tersebut. Saya pasti dan yakin saya akan dapat belajar dengan lebih berkesan bersama rakan-rakan saya kerana kami boleh berbincang mengenai topik yang tidak difahami bersama-sama. Pada sebelah malam pula, saya dapat menumpukan perhatian yang lebih untuk mengemas rumah seperti cuci baju, menyapu, cuci pinggan dan sebagainya. Saya rasa saya mampu untuk bertahan dengan rutin ini selama 3 bulan yang terakhir sebelum menghadapi peperiksaan SPM yang akan datang. Okey, saya pun setuju dengan tindakan Linda sebenarnya untuk lebihkan masa study di perpustakaan sekolah pada waktu petang. Sebab situasi dekat rumah Linda pun ialah susah sikit kan untuk belajar. Okey, jadi dari awal sesi, apa yang saya dapat rumuskan ialah Lina mula-mula rasa macam sedih, kecewa sebab keputusan percubaan SPM Linda agak mengecewakan lah kayaknya. Jadi disebabkan Linda kurang masa untuk siapkan kerja sekolah, dan itu semua disebabkan Linda ibu bapa Linda yang lebih utamakan kakak Linda berbanding Linda sendiri. Kerja rumah yang Linda ada pun tak sempat nak dibuat sebab sibuklah dengan kerja-kerja rumah, kerja-kerja untuk uruskan kerja rumah apa semua tu. Okey, dan saya boleh nampak lah tadi masa awal-awal Linda nampak macam hilang kepercayaan pada diri sendiri, nampak resah, gelisah dekat muka sebab sebab tak tahu macam mana nak baiki grade masalah ni. Tapi sekarang ni saya boleh nampak lah sekarang ni Linda nampak lebih tenang, nampak lebih lega lepas dapat, sebab Linda sendiri pun boleh nampak macam mana Linda nak selesaikan, bukan selesai lah, Linda boleh nampak lah macam mana nak nak jalan untuk memudahkan masalah ni. Okey. Betul Cik Nina, saya berasa lebih lega sekarang setelah mengetahui jalan penyelesaian untuk membaiki keputusan SPM saya. Betul cakap Cik Nina, saya rasa saya masih mampu untuk mengubah keputusan peperiksaan SPM saya yang akan tiba 3 bulan nanti. Walau bagaimanapun, saya masih tidak tahu bagaimana caranya untuk meluahkan perasaan saya kepada ibu bapa saya mengenai layanan mereka yang sering melukakan perasaan saya dan sepertinya sering memilih kasih saya dengan adik-beradik yang lain. Yelah, saya boleh rasa betapa sedihnya Linda sebab diperlakukan macam tu dengan ibu bapa kandung sendiri. Okey, dan saya pun yakin kalau benda ni terjadi pada diri saya sendiri pun saya akan rasa sedih lah. Saya juga akan rasa tertekan. Betul tu Cik Nina. Dalam tak sedar dah habis dah sesi persekolahan.
Akan tetapi saya juga berharap agar ibu bapa saya boleh memahami situasi saya yang sebenarnya, Cik Nina. Setiap kali saya meluahkan perasaan pada mereka, mereka pasti akan memarahi saya dan akhirnya akan berakhir dengan pertelingkahan dengan ibu bapa saya sendiri. Ya. Saya rasa macam adakah Linda nak sambung sesi kita pada masa yang akan datang? Mungkin pada hari Khamis pukul 2 boleh? Boleh juga Cik Nina, saya akan hadir insya-Allah. Saya minta izin dahulu ya untuk pergi ke perpustakaan. Rakan-rakan saya sudah menunggu di luar. Terima kasih Cik Nina. Sama-sama.